dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Mulakan dengan baca umur. Waalaikumsalam Ustaz. Mulakan dengan baca umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa nashur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat kita bertemu kembali dalam sesi pembelajaran untuk Pendidikan Islam tingkatan 2. Baik. Hari ini kita akan masuk tajuk pelajaran yang ke-14 bahagian ibadat ya. Tajuk pelajaran yang ke-14 bahagian ibadat. Untuk kita lihat objektif. Sedar tak sedar kita dah berada dalam minggu yang ke-7. Dah 7 minggu dah kita sesi persekolahan ni. Minggu yang ke-7 dah. Minggu ni minggu yang ke-7. Hari Senin 1 Mac 2021 bersamaan 17 Rejab 1442. Pelajaran 14 ya. Pelajaran 14 tajuknya solat berjemaah pengikat hati. Apa
Apakah yang kamu akan dapat daripada tajuk ni nanti bila kita dah belajar? Pada akhir pembelajaran nanti kita akan dapat pertama menyatakan maksud, hukum dan dalil solat berjemaah. Maksud, hukum dan dalil solat berjemaah. Kemudian dapat apa lagi? Menjelaskan syarat menjadi imam dan ciri keutamaan orang yang dipilih menjadi imam. Yang ketiga, menjelaskan kedudukan imam dan makmum ketika solat berjemaah. 3 objektif, insyaAllah bila dah selesai nanti, bila kamu dah belajar nanti, kamu boleh dapat ilmu berkaitan dengan perkara-perkara berikut. Dan yang penting ialah bila kamu nak menjadi seorang pelajar Muslim yang berjaya dalam menunaikan solat secara berjemaah dengan beradab dan istiqamah. Solat berjemaah sama ada di surau, di masjid. Sekarang ni PKP tak dapat pergi surau masjid, berjemaahlah di rumah masing-masing. Baik. Lihat buku teks, kamu boleh rujuk buku teks, buku surat 89 Ke surat 89. Lihat dulu bahagian ibadat tu. Bila disebut bidang fiqah, dengan kata lain, bidang fiqah iaitu berkaitan dengan amal ibadah. Bidang fiqah ataupun bidang ibadat. Firman Allah SWT di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Ayat 5 dalam surah yang ke-98, surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Lagi tetap teguh atas tauhid dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hal berkaitan dengan hal ibadat, fiqh. Allah Ta'ala perintahkan kepada orang beriman supaya menyembah Allah, beribadat kepada Allah. Ibadat kepada Allah hendaklah dengan ikhlas, supaya ibadat itu mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT. Bukan ibadat tu, antaranya ialah mendirikan salat, menunaikan zakat, yang disebut dalam ayat 5 surah Al-Bayyinah. Baik, kita lihat pula tajuk kita pada hari ini iaitu solat berjemaah, pengikat hati. Apakah yang dimaksudkan dengan solat berjemaah? Dari segi bahasa dari perkataan jamaah yang bermaksud berkumpul. Dari segi istilah, solat makmum bersama-sama dengan solat imam dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Dari segi istilah, itu yang disebut sebagai maksud solat berjemaah. Itu sekurang-kurangnya 2 orang. Seorang jadi imam, seorang jadi makmum. Apakah hukumnya? Hukum solat berjemaah. Hukum solat berjemaah bagi individu sunat muakkadah. Bagi individu, bagi setiap orang, hukum menunaikan solat secara berjemaah ni adalah sunat muakkadah. Sunat muakkadah iaitu amalan sunat yang sangat-sangat dituntut, yang hampir kepada wajib, belum sampai tahap wajib tapi sangat-sangat dituntut untuk melakukannya. Jadi solat berjemaah bagi individu itu adalah sunat muakkadah. Bagi komuniti masyarakat,
bagi komuniti masyarakat di sebuah tempat, kawasan perumahan ataupun di kawasan perkampungan ataupun di satu tempat yang mana di situ ada surau, ada masjid kan, ada tempat untuk menunaikan solat berjemaah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa yang dimaksudkan dengan fardu kifayah? Fardu kifayah iaitu wajib bagi sekumpulan masyarakat Islam untuk menunaikannya, untuk melaksanakannya. Kalau tak ada yang menunaikannya, melaksanakannya, akan menyebabkan berdosa. Semua umat Islam menjadi berdosa. Kan? Bila satu perumahan, satu kawasan taman perumahan ataupun satu kawasan kampung tu ada surau, tapi surau kosong, tak ada siapa pun solat berjemaah di surau tersebut, maka seluruh penduduk di tempat itu berdosa sebab tak ada siapa pun solat berjemaah di situ. Tapi kalau ada yang menunaikan solat berjemaah di situ, walaupun seorang, walaupun dua orang, seorang jadi imam, seorang jadi makmum, maka seluruh penduduk kawasan itu tidak berdosa. Itu yang disebut fardu kifayah bagi komuniti masyarakat. Kemudian kita lihat dalil. Bila sebut dalil iaitu bukti ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Bukti daripada Al-Quran ayat 43 surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, dalil solat berjemaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua berjemaah. Rukuklah kamu semua, iaitu berjemaah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang dalil ataupun bukti daripada Al-Quran tentang perintah arahan daripada Allah SWT supaya mendirikan solat secara berjemaah. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut warka'u ma'araki'in. Warka'u ma'araki'in. Warka'u ma'araki'in, dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Rukuklah kamu maksudnya solat berjemaah. Sebab dalam solat mesti ada rukuk. Rukuk adalah salah satu rukun dalam solat. Kenapa disebut rukuk? Sebab apa disebut rukuk? Sebab kalau kita nak dapatkan solat berjemaah bersama dengan imam, mesti kita dapat rukuk bersama dengan imam. Kalau kamu tak dapat rukuk bersama dengan imam, tak dikira satu rakaat. Kalau kamu datang dah lewat, dah. Betul solat zuhur kan. Imam dah buat masuk rakaat kedua, kamu datang lewat kan. Ataupun imam baru rakaat pertama, imam dah rukuk, kamu datang lewat. Kamu pun angkat takbir, kamu tak sempat rukuk bersama imam, imam dah i'tidal, bangun daripada rukuk. Kamu rukuk, maka tak dapat rukuk bersama imam, tak dikira kamu dapat satu rakaat bersama dengan imam. Sebab itu disebut di sini warka'u ma'araki'in. Sebab dia disebut rakaat. Rakaat tu daripada rukuk lah kan. Solat zuhur 4 rakaat, maksudnya 4 kali rukuk. Tak disebut sujud kan. Kalau sujud dah banyak dah, kalau solat zuhur dah 8 kali sujud kan. Sebab tu sebut solat zuhur 4 rakaat, maksudnya 4 kali rukuk. Solat subuh 2 rakaat, 2 kali rukuk. Faham tu? Menurut Imam Al-Qurtubi, maksud rukuklah kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk ialah solatlah kamu secara berjemaah. Solat berjemaah. Spektrum ilmu ni kan.
Daripada Buraidah. Buraidah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyaina fi zullam ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah." Abu Daud dan At-Tirmizi. Maksudnya, berikan berita gembira kepada orang yang berjalan dalam kegelapan ketika ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Tambahan daripada hadis Rasulullah SAW, maksudnya orang yang solat sanggup berjalan malam, gelap, gelita. Dulu kan tak ada cahaya lampu kan, tak ada lampu jalan kan. Zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Nabi, kalau nak pergi masjid dalam keadaan gelap gelita kan, mereka sanggup meredah kegelapan malam untuk mendirikan solat berjemaah. Waktu bila? Waktu isyak kan, waktu malam lah isyak, dan waktu pagi tu subuh. Maka Allah Ta'ala sebut, Rasulullah SAW sebut dalam hadisnya, akan dikabarkan dengan berita gembira. Orang yang datang ke masjid, nak solat berjemaah, walaupun dalam keadaan mereka datang ke masjid tu dalam perjalanan kegelapan, nanti di akhirat mereka akan dapat cahaya yang sempurna. Di dunia gelap, tapi nanti di akhirat dia akan dapat cahaya. Saat mana orang-orang lain yang tak datang solat berjemaah tu dalam kegelapan, orang yang pergi solat berjemaah maksudnya pada sebelah malam, solat isyak dan subuh, dia akan dapat cahaya di akhirat. Muka surat 91. Hadis ni, hadis daripada Rasulullah SAW, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa 'ishrina darajah." Maksudnya, solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian dengan kelebihan 27 darjat. Rasulullah SAW memberitahu berita, orang yang solat berjemaah pahalanya lebih banyak daripada orang yang solat secara sendiri. Kalau orang yang solat sendiri pahalanya 1, tapi orang yang solat berjemaah pahalanya 27 kali ganda pahala dia. Jadi rugi ke untung? Mama Akil Muzaffar, rugi ke untung orang yang solat berjemaah ni? Untung. Mestilah untung kan, dapat 27 darjat pahala dia banding solat sendiri kan. Jadi jangan kita tinggalkan solat berjemaah. Walaupun kat rumah kan, kamu bersolat berjemaah dengan adik-beradik kamu, dengan adik kamu ke kan, dengan ibu ayah kamu solat berjemaah. Jangan solat sendiri-sendiri Kalau solat sendiri-sendiri rugi Bandingkan dengan harta dunia ni, duit kan. Kalau kita diberi RM1 dengan RM27, mestilah kita nak pilih yang 27 kan. Ayah kamu bagi duit belanja sekolah, pilih RM1 ke nak 27? Nanti kamu ambil yang 27 kan. Takkan kamu nak ambil yang RM1. Itulah Allah Ta'ala tawarkan kepada kita. Dari solat ni, orang yang solat bersendirian dapat 1 pahala. Orang yang solat berjemaah dapat 27. Jadi orang yang solat sendiri tu rugilah, dia tak nak ambil pahala yang 27 kalau dia tak solat berjemaah. Kecuali kalau memang tak ada siapalah kat belakang kita, kita seorang hanya kat rumah, maka kita kenalah solat sendiri kan. Baik. Seterusnya, syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam ada 3 syarat. Pertama, imam boleh membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Pertama, imam boleh membaca Fatihah dengan bacaan yang betul. Khususnya kalau nak jadi imam pada solat maghrib, isyak dan subuh. Kena baca Fatihah kuat. Jadi kalau solat zuhur dengan asar, mungkin orang yang tak fasih baca Fatihah pun tak apa, boleh jadi imam, sebab
Ketika waktu zuhur asar, bacaan Fatihah tak dizahirkan, tak dikuatkan bacaan dia. Jadi siapa yang nak menjadi imam, syarat yang pertama, imam hendaklah baca Fatihah dengan bacaan yang betul. Yang kedua, syarat untuk menjadi imam itu lelaki. Imam lelaki bagi semua makmum. Imam perempuan pula hanya boleh jika semua makmum perempuan. Syarat yang kedua, lelaki. Kalau lelaki dia boleh jadi imam bagi semua, sama ada lelaki dan perempuan. Tapi kalau perempuan, dia tak boleh jadi imam kepada orang lelaki. Walaupun apa? Mak kita kan. Kamu nak bermakmumkan pada ibu kamu, tak boleh. Imam perempuan hanya boleh kepada makmum perempuan saja. Kat rumah, mak kamu jadi imam dengan adik kamu yang perempuan. Tiba-tiba kamu nak masuk jadi makmum. Boleh tak? Tak boleh, kan? Tak boleh. Tak sah solat berjemaahnya, kan? Kamulah kena jadi imam, kan? Kamu kena jadi imam, mak kamu jadi makmum. Kemudian syarat yang ketiga, makmum meyakini sahnya solat imam. Makmum meyakini sahnya solat imam. Maksudnya makmum ni dia tahu imam ni solatnya sah, kan? Kalau makmum tak yakin, tak boleh lah, kan? Makmum tak yakin dengan imam tak solat dengan sah, kan? Contoh dalam solat zuhur, kan? Imam terlupa rukuk, kan? Dia terus sujud. Bila imam terlupa rukuk, dia terus sujud, makmum dah tahu solat imam tu dah tak sah. Jadi kalau makmum dah tahu solat imam tu tak sah, maka imam tadi tu dia tak boleh jadi imam dah, kan? Lepas tu kena ingatkan, sebagai makmum dia kena ingatkan kalau imam tu terlupa, kan? Dalam rukun dah, dalam solat tu dalam rukun solat, kalau tertinggal tak dibuat, tak sah. Tapi kalau solat subuh, imam terlupa berdoa kunut, lepas i'tidal, baru rukuk, i'tidal, imam terlupa doa kunut, imam terus sujud. Ketika itu makmum tak payah ingatkan, sebab doa kunut tu sunat, kan? Terus je ikut imam. Tak payah ingatkan imam supaya bangun balik doa kunut, tak payah, kan? Kalau imam dah sujud, jangan pula baca subhanallah, kan, surah imam bangun semula untuk doa kunut, tak payah, sebab doa kunut tu hanya sunat. Kalau imam terlupa rukuk, baru boleh ingatkan, kan? Lepas baca Fatihah, lepas baca surah, tiba-tiba imam terus sujud, tak rukuk, kan? Tu kena ingatkan dah imam. Ataupun terlebih rakaat. Lepas tayar air, imam bangun terus. Makmum kena ingatkan subhanallah, kan? Cara nak ingatkan subhanallah. Lepas tu imam kena duduk semualah untuk terus tahiyat air. Itu nanti kita akan bincang berkaitan dengan macam mana keadaan situasi tertentu apabila makmum ataupun imam ni terlupa dan makmum kena ingatkan. Jadi syarat menjadi imam ada 3 ni.
Pertama, bacaan Fatihah yang betul. Yang kedua, lelaki, imam tu lelaki. Perempuan hanya boleh untuk jemaah perempuan saja. Yang ketiga, makmum yakin sahnya solat imam. Kemudian kita lihat khususnya ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam, bila terdapat 2 orang atau lebih ahli jemaah yang mencukupi syarat, maka mencukupi syarat imam, maka keutamaan pemilihan imam adalah seperti yang berikut. Sini disebut dalam buku ni ada 11. Ada 11 ciri. Pertama, pemimpin. Pertama, pemimpin. Yang paling utama, pemimpin. Siapa pemimpin di rumah kamu? Ayah kamu kan? Maka yang paling utama adalah bapa kita, ayah kita untuk jadi imam. Bila di rumah, kalau ada satu tempat kampung, ketua kampung, kalau di sekolah, pengetua, itu yang paling utama. Yang kedua, imam yang dilantik oleh pemerintah. Kalau imam tu imam masjid, memang dia dilantik, jawatan dia jadi imam, maka itulah orang yang layak. Yang ketiga, tuan rumah. Tuan rumah maksudnya orang kamu datang ke rumah kamu sebagai tetamu kan. Tiba dah waktu solat Zuhur. Maka siapa yang lebih berhak jadi imam? Tuan rumah. Kamu sebagai tuan rumah, orang kamu sebagai tetamu, kamulah lebih berhak jadi imam. Yang keempat, lebih alim dan berpengetahuan. Lebih alim maksudnya lebih berilmu. Yang kelima, lebih fasih bacaan Al-Quran. Orang tu bacaan Al-Quran dia fasih, lancar, tak tergagap-gagap. Yang keenam, lebih warak dan saleh. Lebih warak dan saleh maksudnya kita percaya dia ni tak pernah buat perkara yang datangkan dosa kan, tak pernah buat jahat, tak pernah buat dosa ataupun baiklah kan. Yang ketujuh, lebih baik akhlaknya baik, sopan santun kan. Yang kedelapan, lebih bersih badannya dan kemas pakaiannya, dalam keadaan bersih, pakaian yang elok, pakaian yang bersih, putih, pakai putih ke, pakai jubah ke, elok, maka dia lebih berhak jadi imam. Yang kesembilan, lebih merdu suaranya. Lebih merdu maksudnya suara sedap kan. Kalau baca ayat Quran, suara dia boleh menarik orang untuk lebih dengar lagi kan. Maka dia lebih layak jadi imam. 10, telah berkahwin. Telah berkahwin. Kalau ada 2 orang, seorang masih bujang lagi, seorang dah kahwin kan. Contohlah dekat asrama kan, ada yang duduk asrama tak? Dekat asrama, warden ada seorang yang belum kahwin, seorang yang dah kahwin. Maka siapa yang berhak yang elok lagi untuk jadi imam? Yang dah kahwin tu lah jadi imam. Yang ke-11, lebih tua. Lebih tua maksudnya umurnya lebih senior kan. Yang lebih tua tu diutamakan untuk jadi imam. Itu ciri-ciri keutamaan. Bila ada lebih daripada seorang, maka dipilih daripada 11 ciri ni.
aspek ilmu. Sebaik-baik solat berjemaah ialah mendapat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Jadi nak solat berjemaah yang terbaik ialah dapat takbiratul ihram. Maksudnya imam takbir yang pertama tu takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita pun angkat takbir Allahu Akbar ikut. Itulah sebaik-baik solat berjemaah. Dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Kenapa? Sebab antara kelebihan mendapat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam selama 40 hari. Kalau dapat takbiratul ihram tu bersama dengan imam 40 hari berturut secara berjamaah, mendapat jaminan keselamatan daripada api neraka dan keselamatan daripada sifat nifaq. Orang yang dapat takbiratul ihram takbir bersama dengan imam rakaat yang pertama, imam angkat takbir Allahu Akbar, dia pun angkat takbir Allahu Akbar, solat 5 waktu sehari semalam 40 hari berturut-turut, maka dia akan dapat jaminan. Allah Ta'ala akan beri jaminan dia selamat dari azab neraka dan dijauhkan daripada sifat nifaq. Sifat nifaq ni sifat munafik. 4 ciri orang munafik. Orang munafik ni kalau bercakap dia suka bohong. Kalau berjanji dia suka mungkir janji. Kalau bergaduh dia melebihi batasan. Bohong, mungkir janji, tak menepati janji. Kalau bergaduh melampaui batasan. Bila diberi amanah, dia khianat. Ada 4 ciri. Ciri orang munafik tu. Jadi kalau kita dapat solat berjemaah selama 40 hari berturut-turut, takbir yang pertama bersama imam akan selamat daripada azab neraka dan tidak ada sifat munafik dalam diri. Itu jaminan Allah SWT. Susah nak dapat takbiratul ihram bersama dengan imam ni. Saya sendiri pun belum dapat lagi kan. Sebab tu jemaah tabligh dia buat 40 hari kan. Dia 40 hari dia pergi 40 hari keluar kat mana-mana surau atau masjid, dia nak dapatkan ni 40 hari takbiratul ihram bersama dengan imam. Imam tu maksudnya imam yang solat di surau atau masjid kan. Kalau kat rumah tu lain. Baik. Terusnya. Setakat ni faham tak? Ahmad Syukri. Ya. Faham tak? Faham. Okey, bagus. Kita lihat seterusnya. Di sini ada gambar muka surat 92 dan 92 dan 93 tu ada gambar yang kamu boleh rujuk untuk lebih faham lagi Kedudukan imam dan makmum dalam solat berjemaah. Yang pertama imam dan seorang makmum. Imam dan seorang makmum yang sama jantina. Jadi kedudukan dia macam itulah. Imam, kemudian makmum sebelah. Kalau lelaki ataupun perempuan, makmum dia sebelah kanan. Jarak dia belakang sikit je. Maksudnya belakang sikit je daripada imam. Makmum jarak dia kalau tumit imam dengan ibu jari makmum kan, belakang je, belakang tumit imam kan, itu jarak dia. Walaupun nanti ketika sujud makmum ni lebih tinggi kan, imam lebih rendah, makmum lebih tinggi. Ketika sujud kepala makmum lebih
ke depan daripada kepala imam. Tak apa, tak jadi masalah. Asalkan kedudukan kaki tu. Kakinya belakang sikit je. Daripada kedudukan imam. Perempuan pun sama. Tu yang pertama. Dan yang kedua, sekumpulan makmum lelaki saja. Sekumpulan makmum lelaki saja kan. Kalau ada 3 orang, maka satu baris kan kat belakang, satu saf. Dalam keadaan ni cerita dalam keadaan yang biasa kan. Jadi dalam keadaan normal baru ni, yang kita dalam keadaan normal baru pandemik COVID-19 ni kena jarak kan. Jadi kalau dah tak ada COVID-19, keadaan macam ni, balik semula kena rapat-rapat. Kemudian yang ketiga, kalau jemaah perempuan kan, ada 2 orang, makmum imam kat tengah, diapit oleh jemaah perempuan sebelah kiri dan kanan. Kalau imam ni lelaki, yang lain semua perempuan, jauh sikit jarak dia antara imam dengan makmum perempuan tu jauh sikit, dan buat satu saf jemaah perempuan tu. Imam perempuan dan tiga atau lebih makmum perempuan. Kalau ada 3 jemaah perempuan, maka dalam kedudukan dia macam ni. Yang keenam, sekumpulan makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Jadi imam, makmum lelaki satu baris, satu saf di belakang imam. Kemudian yang perempuan walaupun seorang, dia kena belakang lelaki. Dan yang ketujuh, seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Orang aja makmum lelaki, dia kedudukannya sebelah imam, dan makmum perempuan semua satu saf kat belakang. Yang ke-8, sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Kedudukan buat 2 saf, satu saf untuk makmum lelaki di belakang imam, belakang saf makmum lelaki adalah saf perempuan. Kemudian kita lihat yang terakhir, sebelum kita tutup, syarat solat berjemaah. Syarat solat berjemaah, makmum berniat mengikut imam. Mesti kena niat ikut imam. Kalau tak niat ikut imam, dia tak dikira solat berjemaah lah. Makmum mengetahui pergerakan imam. Makmum tahu pergerakan imam. Kalau imam rukuk, dia tahu imam sedang rukuk. Sebab mungkin dia di tempat lain ataupun di sebalik tabir kan. Ataupun dia kalau kat surau kat sekolah kita dia di bahagian sebelah kiri sana kan. Dia hanya dengar imam Allahu Akbar kan, takbir imam. Dan dia tahu imam ni tengah rukuk, dia pun ikut rukuk. Tapi kalau dia tak tahu imam tu tengah buat pergerakan macam mana, dia tak boleh lah ikut imam. Dia kena tahu kedudukan. Dan yang ketiga, kedudukan makmum di belakang imam, iaitu tumit makmum mesti di belakang tumit imam. Tumit mesti di belakang tumit imam, jangan sama. Kalau sama, tak boleh lah, tak jadilah dia makmum. Kemudian pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li imam selepas sempurna pergerakan imam. Maksudnya apa? Makmum kena ikut imam selepas imam sempurna rukuk. Contoh, imam dah rukuk, barulah makmum ikut rukuk. Jangan imam nak rukuk, dia pun ikut rukuk. Tak boleh macam tu. Yang seterusnya, jarak di antara saf terakhir di dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak boleh melebihi 150 meter, iaitu 300 hasta. Kalau solat ramai berjemaah, ada saf yang lebih sampai keluar ke masjid kan. Jaraknya tak boleh daripada lebih 150 meter. Okey, faham? Amir Adam Khalid.
Okey, kalau dah faham, kamu boleh untuk seterusnya nanti kita akan sambung hari Jumaat kamu boleh lihat modul modul untuk latihan penilaian modul muka surat 58. Saya nak kamu buat soalan bahagian A, bahagian D, soalan 1, 2, 3 muka surat 59. Bahagian B, bahagian C. Dan soalan nombor 4 semualah. Jawab soalan modul dulu. Soalan modul muka surat 58, 59. Boleh? Itu saja. Boleh Ustaz. Itu saja tugasan yang perlu kamu buat. Nanti kita akan sambung balik tajuk ni pada hari Jumaat insya-Allah. Okey. Pada ini saja pertemuan kita. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jangan lupa isi kehadiran Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.